Entered as an attendee in listen-only mode. Trade tau. Fazli, bukan trade. Bukan macam kita forex trade, bukan. Ni maksudnya currency punya contoh kita letak kat USD. USD tu naik, turun tu, kat situlah kita letak, bukan trade. Perbezaan swap, tu dia. Cash 3-month treasury bill. Maksudnya duit dengan 3-month treasury bills. Maksudnya dengan tu 3 months, bond punya 3 months. Okey, perbezaan. So sikit je. Ni kat sini sama ada. Read dah. Kalau contohnya market kita dapat recover pada penggal kedua nanti, korang boleh mungkin read antara tempat yang paling cantik, yang cantik jugalah. Sebab kalau kita tengok daripada sejarah, dia lah return yang paling tinggi, yang agak tinggi juga. Boleh ni dia. Ni tempat yang korang kena survey. Kat mana nak letak duit. Small cap. Ni small cap banyak letak company-company yang 20 sen, 30 sen. Dia punya harga saham. Okey, dapat ni yang nak share ni. Okey. Jom kita masuk kepada kita punya ni. Ada apa lagi? Jelas banget. Okey. Ni kalau kita lihat pada hari ini punya pergerakan, apa yang kita boleh simpulkan, market bercampur-campur rasanya. Tapi ada kelemahan yang jelas kepada komoditi seperti GBP, AUD dan juga New Zealand. Tetapi paling kukuh pada hari ini, CHF Kanada, USD. Itu antara yang kukuh. USD dan Euro, JPY sama dia lebih kurang, pertengahan. Tapi yang paling kukuh, CHF dengan Kanada. Okey. Paling lemah adalah GBP. GBP minggu ni kita GBP kita cek peluang untuk apa? Buy kan? GBP sell. Betul tak? GBP sell, CHF buy. So GBP CHF kena dengan kita punya permainan. Permainan kita untuk GBP CHF kenalah. Satu GBP jatuh, satu CHF tu menaik. So kena. Okey, lain kebanyakan dalam merah, banyak merah lah untuk hari ni. Seperti Euro pergerakan 0.06%, GBP USD 0.42% jatuh, USD JPY, crude oil, okey, 1873. Untuk gold, gold cerita pasal gold. Gold gila gangster kat atas, gila gangster dah. Tak tahu bila nak turun tu dah nak test multi high. Tadi baru keluar dekat Facebook, ada orang post pasal harga emas di Malaysia break record. Faham tak sebab apa break record? Sebab duit ringgit Malaysia tak pernah serendah ni tau. Maksudnya serendah 4 ringgit lebih kan, $1. Dan kita convertkan kepada ringgit dan kita convertkan daripada 1 gram emas. So kita lihat harga dekat RM250 per gram. Okey. So benda tu adalah rekod dunia. Rekod Malaysia. Masuk book record. Tak pernah emas harga sedemikian. 250 lebih. Tu memang high yang sebelum pun dah break. Jangan ada orang minta barang kemas sudah. Tu memang betul-betul, memang tinggi, harga memang mahal betul. Dekat mana tadi harga emas tu memang all time high untuk Malaysia punya ringgit dengan gold. Itu dia. Dan kita ada sikit lagi 19.15 rasanya harga untuk gold 19.15 kot paling tinggi. 19.15. Okey, 19.20 lah, 19.20. Itu 19 paling harga paling tinggi untuk rekod dalam chart. Rekod dalam chart kita, harga gold paling tinggi adalah 19.15. 19 ringgit, 19 bukan tu, $1,919. Tu paling tinggi dan kita dah
lagi berapa dolar je nak akan break harga tertinggi. So ada yang trade gold masa hari Selasa, Isnin dan Selasa dah bagi tahu. Gold tengah tak nampak langsung peluang sell, maksudnya tak ada langsung peluang sell, hanya ada peluang buy dan harga dah sampai dia tengah test high. Okey, korang jangan buang tebiat untuk tu dulu untuk try break ke tak. Kalau ikutkan saya nak dia break. Saya nak dia break dulu. Lepas tu nanti dia baru retrace. Okey. Mesti break dulu. Lepas break baru dia akan retrace. Okey, anggap dia paling rendah. Okey, sekejap Oh, tak boleh. Sekejap. Okey. So, kat sini korang tunggulah antara dekat 2000 ni ataupun kat sini dulu. Dia break atas ni, lepas tu baru dia akan melakukan correction. Okey? Tunggu sikit lagi. Tunggu dia break dulu, lepas tu baru dia akan main correction. Masa correction tu, suruh bini korang pandai-pandailah pau emas. Tunggu dia buat correction. Lepas tu kemungkinan nak pergi trend meneruskan perjalanan dia adalah tu. Ni high 2011, so dalam 10 tahun dia dah nak test lagi balik high ni. Tu untuk goal lah semasa. Okey, kalau untuk kita punya trade idea pada minggu ni, apa yang menjadi ni kita cek apa ni? Euro USD kita mengharapkan untuk dia turun dulu baru kita cek peluang buy, tapi dia dah naik dulu dengan gembira. Okey, dah terus naik. So ni dah kena buat semula. Dah naik ke atas dah. Macam dah gagal. So tak ada setup untuk Euro USD. Kita ada GBP AUD yang ku sangkakan dia naik ke atas dulu tapi dia breakout ke bawah terus. Alright. Dia breakout ke bawah. Dan next Euro GBP. Euro GBP harapkan dia turun sampai ke satu level yang kita agak seronok jugalah untuk buy. Tapi dia dah main ke atas dulu. Tapi no problem. Kalau ikutkan daripada sini, inilah pattern yang saya harapkan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kita tarik 3 untuk kenakan dengan kita punya technical sampai sini. Okey. Tu. Kita nak buy kat bawah situ. So itulah pattern 1, 2, 3 yang kemungkinan ataupun apa yang saya nak macam ni lah. Tapi kalau tak dapat, memang tak dapat lah sebab kita tak cek peluang untuk buy. Dia dah kat atas dah. Tunggu dia buat benda lah ni. Okey, ni untuk Euro GBP. Euro JPY. Euro JPY kita cek. Kita cari peluang buy kat bawah. Tapi dia dah suka hati dia naik sampai ke resistance. Dia sampai ke TP dulu. Tak sampai pun tempat entry kita, dah sampai ke TP dulu dah naik. So memang tak ada chance lah. Tunggulah kalau dia turun buat correction dulu baru kita boleh sembang. So kita tak ada position tak ada position lagi. AUD JPY. Kita cek peluang untuk buy. Tapi kita nak cari di manakah ada correction pattern. Tapi setakat ni tak nampak apa-apa. Okey, GBP CHF. Okey, GBP CHF memang kita nak cari peluang sell. Alright. Sell kita di area 2.618 kat sini semalam. Okey. Asal naik ke atas ni. Okey, 2.618 dekat kawasan sini kawasan resistance kita dan price dah hit kawasan sini, dah melakukan penurunan. So kita hanya ada satu position. Betul-betul dekat 2.618 dan resistance kita untuk GBP CHF. Inilah area pada hari Selasa rasanya. Kat sini 3.618 tak ada resistance. Lepas tu yang ni dah lebih daripada kawasan. So kita boleh letak stop loss kat atas sini.
Okay, hari Selasa kan? Hari Selasa sampai ke atas ni dan sekarang dia dah melakukan penurunan. Mungkin kita boleh, sebab dia dah test support ni. Price tengah test support ni. 1909. Kat sini Okay, 1909. Tu tempat yang kita trade idea untuk short semalam Okay, next ni GBP Chef baru ada nampak baru ada sebiji. Chef JPY kita cek peluang untuk buy. Tapi dia dah breakout daripada resistance kita ke atas ni. Dan dia pergi tak kembali. Dia dah naik ke atas. Kita tunggukan pattern correction. Tapi nampaknya dia dah naik ke atas dulu. Okay, dah break. So, apa yang kita boleh buat adalah menunggu je lah. Okay. Apa benda ni? Siapa mesej ni? Okay. Oh. Ada PM tepi. Itulah. Siapa PM tepi ni? Oh, Mak Saleh. Untuk kelas kelas mungkin kita akan ada kelas hari Sabtu. Alright. Kita mungkin akan ada kelas hari Sabtu nanti. Pukul 10 pagi untuk saya punya. Dah bangun belum? 10 pagi kita akan sembang pasal apa lah? Tu untuk newbie. Untuk baru-baru, siapa yang baru nak berjinak hari Sabtu kita punya kelas. Pukul 10. Baru remaja. Tun Jin Fei. Jin Fei. Barulah remaja pukul 10 pagi dah hidup. Saya baru. So hari Sabtu. Tapi tak tahu Sabtu bila. Janganlah dia cakap Sabtu ni. Saya nak berjalan Sabtu ni. Haraplah Sabtu minggu depan ke Ogos ke. Okay, resistance break. Resistance become support. Okay, syukur kalau contohnya kalau price turun sampai ke bawah ni, so kita akan baru check peluang untuk buy. Tapi sekarang ni dia dah tak ada breakout. Dia dah baru breakout. Sabtu minggu depan raya. Kita raya apa? Apa yang banyak sangat dia mesej ni? Kejap tutup Skype ni. Gembira pula dia spam. Okay. Sabtu minggu depan raya. Raya Jumaat. Jumaat berapa hari bulan? 1 hari bulan? 1 Jumaat. 31 hari bulan. 31 Julai raya. So raya 2 hari. Jumaat Sabtu. Okay, Jumaat Sabtu lah korban. Okay. So mungkin lepas tu lah baru kita punya jadual baru. Ni baru nak hantar material ke. Kejap, korang dapat tak slide-slide daripada email diorang bagi, ada tak? Ada kan? SM ada bagi kan? Slide apa yang lepas kelas, esok ni kot dia bagi slide. Ada kan? Faizal? Ada, okay, cantik. So korang ambil dari situ lah. Ada lepas kelas. Okay. So tu lah, the material dia nak no slide here. Here tak ada. Here selalu saya bagi dekat dalam group. Tapi sama je, ambil pada dia orang pun tak apa. Okay, next USD apa ni? USD Chef kita cek peluang untuk sell. Hari Sabtu kat bawah ni kan. Lepas tu dia breakout. Dah. Kita nak tunggu balik ke atas. Tapi dia breakout ke bawah dah. So dah tamat riwayat. So kita ada satu je. Macam ada satu je. Ni. Ini je kita ada. GBP Chef. Okay. So kita ada GBP Chef yang dah sampai ke support. Satu je. Kita ada GBP Chef. Ada lain tak? Tak ada kan? Ni je lah yang kita buat trade idea. GBP Chef yang MT4 tu macam mana? Ni apa ni? Euro JPY. Dah rasa macam tutup ke? $4 Dia dah kat atas. Maksudnya entry sikit sangat lah.
Dah kat atas dah. Okay. Tu JBP Chef. Next. Ni apa? AUD JPY pun ada seketul je. AUD JPY seketul. Ada marking warna pink, hijau, merah. JBP Chef marking hijau merah. Marking yang mana? Oh, slide tu Ni. Ni Chef JPY. Chef JPY buy. Apa saja ke bawah ni? Ni sini. Dia turun. Tak sampai. Oh! Ni Chef JPY kalau kita cari peluang sell. Tapi kan dah bagi tahu kan. Kalau kita cari peluang sell. Kalau memang dalam plan kita nak sell. Tu yang kita buat macam ni. Alright. Dia turun. Daripada divergent turun. Memang turun. Tapi tak sampai ke target kita. Dan lepas tu dia reverse terus hit kepada kita punya stop loss. Okay. Ni hit stop loss lah ni. Sebab apa? Sebab kita kalau nak plan untuk sell, dia dah turun dah. Tapi tak jauh dia turun. Okay, yang sekarang. Sekarang pun ada lagi. Okay. Sekarang pun ada lagi dia bagi. Ni kita punya kawasan entry. Melayan pula benda lah ni. Okay, ni kita punya kawasan entry. Resistance 1. TP kita ambil dekat support. Ni support 1. Kat sini kita punya TP. Kita letak hijau. Okay. Dan kita punya stop loss atas sini. Macam mana boleh ada setup macam ni? Alright. So letak pink. Dah. So yang ini untuk Chef JPY. Kalau kita punya planning, memang planning untuk sell. Berdasarkan daripada technical. Apa benda ni? Okay. Berdasarkan daripada technical, kita ada tempat entry atas, TP bawah sini, stop loss kat atas ni. Okay, ni berdasarkan entry menggunakan pivot. Sebab apa kita entry? Sebab kat sini kita nampak ada divergent. 1. Okay. Dan dia sampai ke resistance menggunakan pivot. So, itu region kedua. Alright. Dan itulah sebab kita entry. Tapi kalau kita punya planning memang nak sell lah. Tapi kalau kita punya planning memang tak ada untuk sell, memang tak adalah untuk kita sell. Okay, dia bergantung kepada apa planning kita. Okay, ni. So, boleh dapat Okay, ada soalan? Dah access. Bagus. Alright. Euro JPY pun dah sampai. Saya belum pernah cuba pakai pivot. Planning base pada Finviz kan? Syukur. Ini yang kita buat planning awal ni. Ni kita buat planning. Saya buat by week. Kalau korang nak buat by day ke suka hati lah. Macam saya buat by week. Maksudnya 1 minggu tu apa game nak main. Tu je. Okay. Euro, AUD, Chef. Tu nak cari peluang buy. Nak sell GBP, JPY USD. Tu yang saya cari GBP, JPY USD untuk sell. So kebanyakannya diorang correction sideways je. Lepas tu dia sambung. Sekejap je dia sideways kejap, lepas tu dia breakout jalan terus. So nampaknya ada GBP Chef yang bagi peluang. Tu pun sebab GBP sempat kuat. Pada hari Isnin. Hari Isnin GBP kuat kan. Lepas tu hari Selasa terus dia reverse, Rabu, Khamis dia reverse. Dia terus lemah, sambung balik lemah. Okey? Boleh Ada apa-apa soalan? Ada soalan apa-apa? Sebelum kita meneruskan perjalanan. Dua je ke EA hari tu kan nampak ada 4. Wah, particular betul.
Okey. Ni dua. Satu, dua. Nanti korang tengok yang banyak entry korang seram. Ni yang Euro GBP. Okey, Euro GBP sepatutnya kita cari peluang untuk buy. Tapi sebab buy dia dah profit. Ni ada satu buy. Buy dah profit tapi lepas tu waktu yang mana ni? Ni. Waktu Euro GBP tu dia kuat, dia dah tertrigger trend line untuk trend menurun. So that's why dekat sini dia ada satu trend line yang dia break kejap. Bukan trend line, satu trend punya confirmation. Okay, confirmation punya trend ada kat sini, dia masuk bahagian sell, lepas tu dia fake out, dia naik ke atas. Itu that's why kita kat sini ada option. Alright, kat sini ada option. Korang nak letak apa? Long and short ataupun long saja, short saja. Faham? Kalau kita ikut plan, saya letak long. Okey, kalau ikut plan, long lah. Tapi kalau saya tak tukar, long and short. Tu dia. Ni. So, patutnya kita letak long saja kalau ikut plan kita. Boleh? Ni kat sini kita boleh adjust. Alright. Ni untuk tu. Floating $10 sekarang. Yang ni satu lagi. Sekejap ada grid. Saya tutup. Ni $22. Ni untuk GBP CHF. Ni pun sama. GBP CHF. Dia tertrigger kat sini je. Ada satu confirmation trend menaik. Dia break kat sini. Lepas tu dia test trigger entry. Lepas tu dia berdasarkan daripada price action. Lepas tu dia entry. Okay. No swap ke? Semua akaun ni saya dah ajar dia mengucap. So memang dia dah jadi Islam sekejap. Jadi Islam bukan sekejap. Dia dah tak ada swap lah. Okay, Sanbi. So tu. Ni $27. Kita tengoklah rugi habis $100 ke tak. Yang ni pun sama. Ni dah naik balik $17. Kalau dia break ke atas, break high ni, mungkin sampai $100 rugi. Alright. Ni AUD JPY. AUD JPY baru dia nak masuk order. Ni Euro JPY. Euro JPY dia dah sampai. Dah sampai ke kawasan. Tak close, tak berjaya close pula ke atas ni. Patutnya dia close. Sekejap kalau dia close $6 campur dengan floating. Patutnya dalam $8, minimum $8. $8 dia close. Untuk hari biasa lah. Untuk hari biasa $8 dia close. Okay? Boleh? Webinar minggu depan kelas macam biasa. Webinar EA Ogos hari bila nak bagi? Ada ke yang nak? EA? Ada yang nak ke? Seorang ke? So, tak best lah seorang. Dungat bukan pakai pun. Itu test korang kena record tau. Saya pun tengah buat recording untuk flow pula, untuk forward test. Okay? Tu pun, tapi korang kena test dulu tau berapa dia punya ni. Jap, mana? Ni. Dia punya expectancy macam sekarang saya dah pakai $400, $100, $100, $100. So $400. Dapat hanya $33. Korang kena fikir lah. Ni $33. Kita merisikokan $400, kita hanya dapat $33. So average expectancy dia adalah 0.08. Okay. Yang ini kita risikokan $200, kita dapat $35. Expectancy dia 0.18. Okay. Yang ini pula kita letak $200, $100, kita dapat $28. Yang ini $74. Okay. Boleh? So kita rekodkan lah. Minggu ni belum lagi. Minggu ni belum ada. Kejap, dah ada yang close belum? Saya tak perasan. Oh, dah ada ni satu
$7. Sekarang baru dapat $7. Tak sampai 2%. Tak sampai 2%. Tak sampai 2% ya. 0.18. Ni maksudnya tak sampai 2% eh? Mungkin kot. Bukan. Tak sampai, yang ini tak sampai 35 bahagi dengan 200 kali 100. Berapa persen? Kejap tekan kereta. Macam bodoh pula hari ni. Sekejap, apa tadi? 35 bahagi 200 kali 100. 17%. Lebih kurang lah ni. Lebih kurang. Alright, 17%. So 17% je lah kita dapat. Kalau kira by persen lah. Sebab saya tak kira by persen. Saya kira letak berapa dapat berapa. Okay. Tu. Belum cukup data lagi. Betul, tak cukup data. Tu yang kita try run. Sebab mana tahu kalau minggu ni kita punya yang ini reverse $100 kita rugi. Yang ini pun kita reverse $100. So kita rugi $200. So hasil kita selama ni 4 minggu habis. So korang kena rekodkan tu. Alright. 4 minggu habis ni. $33 dapat, $35, $28, $74. Semua habis lah. Kalau $200 tu. So benda tu kita kena masuk kepala otak. Aku ambil risiko sebanyak ni tapi aku dapat sebanyak ni. Tak best ni. Macam tu lah. Korang kena fikir daripada sudut tu lah. Jangan fikir tengok positif je. Semua benda boleh buat duit. Okay, kita tengok daripada sudut risk. Ni dah try guna duit betul lah ni. Bukan duit main-main. Kita test kat situ. Okay. Ni lah kita buat forward test. Kalau benda tu buat duit, bagus, kita pakai. Tak bagus, stop, jangan pakai dia. Boleh? Syarul Mizan. Mizan lah. Macam mana dapat EA? Jim Fei. Tak boleh dapat. Nanti lah esok lah. Minggu depan. Minggu depan ada tak webinar kita? Ada dah. SM. Saya tak ingat. Minggu depan ada lah. Ada kan? Dah baru lah. Betul ke kita punya ni? Dah baru lah. Tak. Kan benda ni. Landing promo share. Saham. Korang pergi kat sini. Pergi dekat wow. Forex webinar. Malaysia. Kita tengok ada tak? Minggu depan berapa bulan? 23 campur 4. 27. Okey. 27 bulan ada Kita cuti tak? Tak ada cuti Korang, kita tak ada cuti raya tau. Sampai ke sudah. Sampai 30 bulan. Alright. Sampai 30 bulan, 1 bulan diorang dah update belum? Nanti diorang akan update jadual baru. Mungkin Ogos start. 3 Ogos. 3 Ogos kita baru start. Okay. Bagi tahu dia kena jadi penyokong Man U baru boleh dapat EA. Dengar tu, Jim Fei. Ada orang suruh masuk jadi penyokong MU dulu baru dapat EA. Bagus juga dia punya syarat tu. Alright, jom kita masuk topik kita. Memang penyokong Man U, dah boleh dapat tu. Kita bagi unlimited access. Okey. Boleh lah. Waalaikumsalam, Maizatul Aida. Berapa muka surat ni? Ini berapa muka surat lah? Rasa sikit tu. 15. Alright. Waalaikumsalam. Kita masuk Bollinger Band, tapi kita akan cover bahagian volatility, standard deviation, Bollinger Band dan juga average true range. Alright, kita ada berapa minit? Ada 20 minit.
Apa itu volatility? Saiz dan kekerapan perubahan harga. Sebenarnya kita lihat berapa laju harga itu bergerak. Okey, Maizatul Aida. Boleh? Kita tengok berapa jauh ataupun berapa laju harga atas bawah dia gerak. Itu yang kita lihat. Ada masa teknik kita memang perform ketika market tengah laju. Ada teknik memang tengah suam-suam, dia gerakkan, itu yang paling perform. So kita kena kenal pasti, kita market yang mana kita perform. Teknik kita dekat mana dia cantik. Boleh tu kita nak belajar volatility. Ada orang suka volatility, ada orang suka volatility biasa-biasa je, jangan laju. Faham Alat yang paling kerap digunakan untuk mengukur volatility adalah standard deviation. Semakin tinggi volatility, semakin tinggilah standard deviation. Tu dia. Digunakan untuk mengukur variasi harga dan risiko kepada satu security. Alright. Ada benda tau, masa hari tu, masa kita punya grand webinar, saya ada point nak sharekan dengan Zuli. Kalau kita lihat daripada ada satu indikator mengenai risk dan juga kebimbangan pasaran player tentang pasaran sekarang, maksudnya walaupun market tengah recover, tapi hanya baru 20%, 30% dia orang bertenang. Faham? Maksudnya indikator tu masih lagi menunjukkan uncertainty mungkin berlaku pada masa akan datang. Tu dia. Okey? Kalau contoh, waktu sebelum COVID pada tahun 2019, kebimbangan hanya satu. Okey, satu je. 1.09, tu biasa je. Tapi sekarang kebimbangan dah letak paling teruk 8, tapi dah turun, macam sekarang dah recover, baru turun sampai 4. Okey, 4 dan 5. Itu je range dia. Ada tak ingat indikator apa gitu. Okey, baru 4 dan 5 dia main dekat situ, indikator tu. So bermaksud next kebimbangan uncertainty dekat market tu masih ada. Okey. Ni untuk kira standard deviation lah. Dia tengok daripada satu sudut masa dan dia kirakan berapakah perbezaan antara harga-harga. Okey, standard deviation ni cara pengiraan lah. Dia tafsirannya menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Okey, jom kita buka dekat chart lah. Ni kita buang ini. Okey, kat dalam ni kita ada standard deviation. Ni standard deviation. Korang masukkan. Korang nampak ni. Waktu bertenang dia dekat bawah. Waktu tak bertenang dia dekat atas. Ni. Korang boleh nampak sikit. Ni tu lah. Kita tengok daily lah. Daily lagi tak survive. Okey, Chef JPY H1. Ni. Waktu dia biasa, dia begini lah. Dia maintain. Ada satu period, selalunya saya akan masuk sini. Korang pandai tak masuk ni? Jangan cakap tak pandai terus. Ni. Masukkan moving average dalam ni. Saya suka macam ni kan. Korang tak tahu kan berapa kan yang dia punya apa panggil? Volatility tinggi, volatility rendah. Tu yang korang kena check. So, macam mana korang nak check? Korang masukkan moving average. Mesti ada satu. Kita nak compare kan mesti ada satu period yang kena pakai. Letak first indicator data. Bukan overbought oversold. Kalau untuk standard deviation ni ataupun volatility ni, dia tak ada main benda tu. Kita nak rata. Macam ni. Boleh kita letak color merah lah. Tebalkan sikit, tak lawa pula. Okey. Macam ni. Sebagai contoh, apabila standard deviation berada di bawah moving average yang color biru ni, bermaksud market dalam keadaan volatility yang rendah. Biasa-biasa, suam-suam je. Macam ni. Semalam kita nampak dah ada spike, dah ada kenaikan. Maksudnya dia dah lebih daripada kebiasaan. Lepas tu market dia sideways sekejap. Tu yang dia duduk bawah ni. Lepas tu market spike balik naik ke atas. Dan dia duduk di atas moving average. Ni yang kita lihat, kita comparekan volatility tinggi dan juga volatility rendah. Selalu korang boleh masukkan benda ala moving average dalam.
Itu benda paling best, paling simple. Okay? Atas dia melengkung tu maksudnya volatility meningkat. Boleh? Jom kita sambung lagi. Bollinger Band. Diasaskan oleh John Bollinger. Saluran harga dinamik yang mengikut pergerakan harga dan menampung volatility. Jalur atas dan bawah diplotkan dua standard deviation di atas dan bawah moving average. Okey, jom. Nah ni ni jalur tengah. Jalur tengah adalah moving average 20. Okey, moving average 20. Jalur atas ataupun top BB kita panggil sebagai dia menggunakan dua standard deviation. Maksudnya kita tambah dua standard deviation, dia dapatlah top BB. Kita top dua standard deviation, dapatlah bottom BB. Okey? Tu yang kita pakai. So kita dapatlah harga macam ni. Dia duduk di dalam BB. Ingat 95% harga akan bermain di dalam Bollinger Band. Hanya 5% harga tu duduk di luar daripada Bollinger Band. Lepas tu dia akan masuk semula. Dia tak akan lepak luar tu lama sangat. Sejuk. Orang kata. Okey, tafsiran menguncup. Menguncup pula macam ni. Ketika market tengah dalam keadaan sideways, dia dalam Bollinger Band pun akan menguncup juga. Maksudnya pergerakan tak volatile. Okey? Ni. Pergerakan tak volatile. Dia menguncup di dalam ni. So, tu kita panggil sebagai Bollinger Band tengah dalam keadaan menguncup. Ataupun dalam keadaan apa sideways. Tak best. Apa dalam keadaan yang menguncup? Inggeris. Menguncup. Dia dah Melayu kan dia pening kepala. Dia tengah dalam keadaan ni lah. Menguncup, dia tengah kecil. Ngecek kat situ. Lepas tu kita tunggu dia squeeze, dia breakout. Daripada menguncup ni dia squeeze. Itu maksudnya dia breakout daripada menguncup ni. Okey? Ni tafsiran menguncup. Dia ada dua pergerakan. Pergerakan pertama, market dalam keadaan BB dia mengangkang ataupun tengah dalam keadaan mengembang. Dan satu lagi menguncup. Kita tunggu dia squeeze. W bottom ni macam mana? First BB keluar. Price keluar daripada BB. Dan menguncup shrinking. Shrinking. Dia menguncup gitu. Dia menguncup, tunggu sampai dia breakout. Kita tunggu shrink. Betul? Kita tunggu tu dia menguncup, dia shrink sampai dah satu masa dia akan squeeze. Dia akan squeeze lah. Squeeze. Squeeze. Betul. Sana sini juga menguncup dan mengembang. Okay, good. Sebab yang translate kita ni kebanyakan daripada sana. Daripada tu sambil daripada Indonesia punya language. So dia translate sebiji. Squeeze. Squeeze je, market daripada squeeze dia terus mengembang. Maksudnya dia dah dalam keadaan volatility yang agak tinggi. Alright? Tu je, senang. Dan formation W bottom ni adalah apabila price break bottom punya BB. Okay, dan lepas tu dia masuk dan next dia try gagal keluar daripada BB. Okay, ini adalah hint for reversal. Alright, ada hint pada reversal, kemungkinan akan berlaku reversal. Dan satu lagi adalah M-top. M-top pun sama juga. First dia keluar, lepas dia keluar dia masuk. Lepas tu dia nak test keluar lagi. Kalau dia gagal keluar, kita akan check keluar untuk entry di sini ataupun dia akan berlaku reversal. Okey? Sasaran harga ini adalah dimaksudkan macam mana? Pergerakan harga dia lebih cenderung untuk lepas pergi bottom BB dia akan lepak dekat mid BB, lepas tu dia akan target ke top BB. Tu price akan bergerak macam tu. Bottom pergi ke mid, lepas tu pergi ke top. Macam itulah dia bergerak. Dia tak ada bergerak suka hati berkeliaran nak duduk tengah-tengah dia. Dia mesti akan bergerak
Lepas sini pergi atas, lepas tu pergi next level. Ataupun lepas sini dia turun bawah balik. Tu dia ataskan harga. Walking the band. Walking the band bermaksud apa? Apabila kita nampak price tu dia duduk macam ni dekat upper boundaries ataupun dia duduk kat upper band. Dia duduk dekat atas Duduk kat atas, selepas dia gagal untuk break pergi ke atas lagi ataupun kita nampak BB dia macam ni BB menaik kan. BB dia start flat, itu menunjukkan signal kemungkinan akan bertukar trend. Okey, bertukar trend macam mana? Apabila harga break mid BB. Dia break mid BB, selepas kita nampak ada bentuk flat macam ini, kemungkinan harga akan bertukar trend. Dia akan main dekat lower boundaries pula. Average true range. Ni saya gunakan dalam kita punya EA pun pakai average true range. Alright. Dalam EA kita pun saya ada letakkan average true range untuk melihat kepada volatility pasaran. Kalau market bergerak lebih daripada pergerakan harian, so saya tak akan ada entry kat situ. So tak ada layer. Contoh ini tak lihat contoh sebab dia ada entry. Apa kan? AUD JPY ni tak lihat dia tak ada contoh. Ni mungkin kalau saya close saya letakkan dia punya spread ke. Oh tak. Baru kat sini. Kalau contohnya semalam saya ada sell lah Euro JPY. Dekat atas ni mungkin dia tak akan entry sebab apa? Pergerakan dah melebihi daripada pergerakan harian. Itu contoh antara EA yang saya gunakan. Maksudnya dia dah bergerak terlalu volatile, saya tak akan entry. Okey, tak akan ada entry. So dia tak layer lah, tak ada entry. Okey, ini penggunaan average true range. Average true range jom saya tunjukkan cara penggunaan dia lah terus. Ni kita menggunakan standard deviation. So kalau kita tukar menggunakan yang ini pula, average true range. Mana ya? Ni. Kita letak color merah. Tempat. Okey. Ni kita punya average true range. Okey. Apa yang korang faham dengan average true range? Siapa pernah gunakan? Dan kita selalu sembang pasal average true range. Ada siapa-siapa nak share? Ada soalan? Ada siapa-siapa nak share? Harga dipuratakan 14 hari, 14 candle. Okey. Kebiasaan saya akan pakai di daily. Okey. Saya akan pakai di daily. Okey, apa yang korang nampak ni adalah pergerakan untuk ATR. ATR di daily Chef JPY. Bermaksud apa? 0.70. Bermaksud pergerakan untuk Chef JPY sehari kebiasaannya adalah 70 pips. Atas bawah dia adalah 70 pips. Okey? Kalau contohnya daripada pagi tadi sampai ke atas ni dah sampai 70 pips, bermaksud dia dah melebihi daripada pergerakan biasa. Okey, contoh kita tengok semalam. Semalam 102 pips. So, apa yang kita boleh simpulkan adalah tak ada. Dia maksudnya dia dah break kebiasaan punya range. Okey? Kebiasaan punya range untuk JPY dia dah break out. Itu ATR ATR adalah kita nak mengukur volatility pasaran. Dia bukan signal buy sell. Dia untuk kita lihat kepada volatility pasaran. Itu function dia. Boleh dapat?
kalau saya hanya pakai di time frame daily ataupun ke atas lah. Daily ataupun weekly ataupun monthly. Okey, ada apa-apa soalan? Alright, dah so ini adalah penggunaan untuk ATR. ATR hanya untuk mengukur volatility. Kita lihat volatility pasaran. Sama ada market dalam keadaan volatile ataupun normal biasa je. Okey? Ada soalan lagi? Roger. Terima kasih. Okey, kita hari ni habis awal sebab rasa macam nak pergi toilet. Haci tak? Okey, ada apa-apa soalan? ATR boleh tak compare dengan MA? Boleh, cantik soalan. So, korang boleh masukkan macam ni. Alright, masukkan, saya suka gunakan MA20. So, lepas tu masukkan first indicator data, pakai simple, tekan OK. Alright, dia lebih daripada atas ATR ni, mungkin kita boleh assume market dalam keadaan volatile. Okay, korang selalu gunakan ni. Dan korang boleh check, ni, korang boleh check untuk teknik. Teknik korang waktu bila yang perform gila? Adakah market volatile ataupun market dalam keadaan normal? Yang ni H1. Kena pakai dekat daily dan kat atas. Tu yang saya pakai lah. Apa yang saya pakai saya share. Ni contoh, market dalam keadaan normal pergerakan dia sekarang. Sebab dia berada di bawah daripada moving average. Ni buka daily, Din buka daily, contoh macam ni market dalam keadaan volatile. Tengok ni pun gerak gangster gila. Tapi sekarang dia dah turun biasa, dia slow-slow dia pergerakan dia. Kalau dulu gila. Faham tu lebih daripada kebiasaan. Okey, korang tengok pair apa lah. Pair yang korang suka apa? Euro USD. Sekarang market biasa-biasa dia bergerak. Alright? Dia bergerak biasa-biasa. Tapi kita lihat adakah dia akan break ke atas untuk menjadi market volatile. Okey. Tapi sekarang power tau. Untuk euro, dia dah break tahun ni punya high. Okey. Dia dah break tahun ni punya high dan dia main kat atas-atas tu je. Kita tengok adakah correction akan berlaku. Nak tahu tu, kita tunggulah. Adakah correction akan berlaku. I guna ATR untuk estimate cut loss price masa trending market. Boleh juga guna. Antara saya punya EA tu pun ada buat ATR ada tak untuk cut loss? Stop loss saya. Stop loss. JP, stop loss. Saya mention stop loss untuk yang ni. Akan ada stop loss. Ni, stop loss. Stop loss saya letak 2 ATR. Okey, daripada tempat entry 2 ATR, TP adalah 3 ATR. Okey. Stop loss. Ni 2 ATR. Ni 3 ATR. Selalunya price kalau contohnya 2 biji dia kan, 2 entry dia, kalau price spike naik ke atas, kenalah TP. Kalau macam ini kita tunggu ke TP sebab nak tunggu dia sampai $8, $9 ni dekat atas ni kan. Sikit lagi tunggu naik. Tapi tak sampai TP lah. Boleh ya? Okay. Ni AUD JPY dah terjun. Ni $20 floating. Ni $44. Okay, untuk GBP CHF pair gangster. Dia break low bawah ni kot. MC. Akaun ni habis. Alright. Dia break bawah sini. Akaun ni arwah. Kita bacakan Al-Fatihah untuk dia.
Boleh? Kalau dah tahu tu kenapa tak cut loss? Kenapa tak cut loss? Sebab kita tengah forward test untuk sistem ni. So kita lihat. Contoh kalau kita lihat kena dia dua pair, maksudnya GBP rosak, Euro GBP tu pun rosak. So bermaksud kita kena kecilkan lagi dia punya yang ini. Ni saya dah letak 11 lah ni. Kalau standard saya pakai 23, 21, Euro GBP 11. Euro GBP untuk pair GBP kebanyakan saya letak kecil. Sebab tahu dia bergerak gangster. Macam ni daripada atas sini sampai ke bawah sini dah 140 pip. Dah 120 pip lah lebih kurang. 120 pip. Okey. Ni tak ada. So kita ada 4. 4 tengah running. Kalau dia TP sampai ke mana? Kalau macam ni, okey macam ni macam mana dia close Korang tengok dekat sini ada floating kan, maximum floating satu ni $57. Okey, ni saya tunjukkan kiraan ni. $57. $57 kali dengan 0.618. 0.618 so dapat apa? Sekejap, 57 kali 0.618 so dapat $35. Campur dengan 6.18. So dalam $41. So saya akan close position kalau dia floating dalam $41. Okey. Kalau dia profit dalam $41, dia akan close semua sekali position. Ada teknik guna ATR campur MA untuk entry okey ke? Ada teknik ATR. ATR kebanyakannya bukan kita gunakan untuk entry syukur. Saya gunakan untuk check volatility. Okey. Itu je saya gunakan untuk check volatility. Adakah price tengah dalam keadaan gangster ataupun market dalam keadaan biasa. Itu je kegunaan ATR. Volatility. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Dungat, boleh? So hari Isnin kita akan ada webinar macam biasa. Korang boleh masuk, kita akan sharekan kita punya Ogust punya tu Ogust punya EA. Alright. So nanti join hari Isnin minggu depan. Dan terima kasih semua. JV, Dungat, Din, Fazli, terima kasih. Dan salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. William, thank you. Asri, Charul Mizan. Syukur. Bye-bye.